orang yang tinggal berdekatan, berdekatan dengan rumah kita sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, insyaAllah. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam pendidikan Islam tingkatan 2, dan hari ini kita akan masuk pelajaran yang ke-27 di bawah tajuk Santuni Jiranmu. Jom sama dengan Ustazah. Baiklah, anak-anak, kita akan lihat dahulu apakah standard pembelajaran untuk tajuk kita pada kali ini. Okay. Yang pertama, diharapkan agar para pelajar dapat menyatakan maksud jiran. Yang kedua, dapat menyatakan dalil nakli galakan menghormati jiran. Yang ketiga, dapat menyatakan contoh adab berjiran yang diamalkan oleh Nabi SAW. Yang keempat, dapat menjelaskan hak dan kewajipan seseorang Muslim terhadap jiran. Dan yang kelima, dapat menerangkan hikmah mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan kita. Jadi, saya harap anak-anak telah bersedia. InsyaAllah kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada kali ini. Jom. Baiklah, yang pertama sekali, kita nak lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan jiran. Okey, dari segi bahasa, perkataan jiran membawa maksud orang yang berada di sekeliling. Di sekeliling kita lah, orang yang berada di sekeliling kita. Itulah yang dikatakan sebagai jiran. Okey, seterusnya kita lihat maksud dari segi istilah pula. Orang yang tinggal berdekatan, berdekatan dengan rumah kita sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Jadi, poin penting dalam maksud dari segi istilah ini ialah 40 buah rumah dari setiap penjuru. Okey, sebelah depan, belakang, kiri, kanan maupun atas dan bawah. Semua itu adalah dimaksudkan ataupun dikategorikan sebagai jiran. Okay. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah dalil nakli yang akan kita jadikan sumber rujukan untuk tajuk kita pada kali ini. Baiklah, kita lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, Sadaqallahul Azim. Ayat ini bermaksud, hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang sombong, takabur dan membanggakan diri. Sadaqallahul Azim. Jadi, inilah dalil yang kita akan jadikan sebagai rujukan. Yang mana jelas dalam ayat yang ke-36 ini Allah menyebut tentang berbuat baik kepada jiran, sama ada jiran yang dekat maupun jiran yang jauh. Okey. Seterusnya kita nak lihat dalil nakli yang kedua, yang bersumberkan daripada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Rawahu Muslim. Bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jirannya. Jadi, bila kita faham perkataan fal yukrim itu ataupun memuliakan jiran itu, di sinilah kita dapat fahami kita mesti menjaga adab dengan jiran, mesti menjaga hak-hak terhadap jiran, menghormati jiran dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan kupas lagi apakah adab yang Rasulullah SAW tunjukkan pada kita untuk kita amalkan supaya kita dapat
hidup bersama dengan jiran ini dalam keadaan yang aman dan harmoni, insya-Allah. Baiklah, seterusnya kita nak lihat adab berjiran amalan Nabi SAW. Okey, yang pertama, Rasulullah SAW seorang yang menunjukkan contoh yang sangat baik. Baginda melayan jiran dengan baik walaupun jirannya bukan Islam. Jadi seandainya dalam kalangan kita ada yang berjiran dengan bukan Islam, maka jadikanlah Nabi SAW sebagai contoh. Berbuat baiklah kepada jiran. Seterusnya, Rasulullah SAW meminta tetamu memberi salam. Dan memberi salam itu di sisi pintu. Kenapa? Supaya tidak ternampak aib di dalam rumah. Jadi, daripada adab ini dapat kita fahami, sekiranya kita menjadi tetamu berkunjung ke rumah orang lain, maka beringatlah kita berilah salam di sisi pintu. Bukannya di muka pintu, supaya dapat mengelakkan daripada kita ternampak aib di dalam rumah jiran kita. Okey. Kemudian, seterusnya, Rasulullah SAW pernah menyuruh Abu Dzar memperbanyakkan kuah ketika memasak, supaya apa? Supaya dapat diberikan kepada jiran. Okay, apatah lagi kalau kita berjiran dalam keadaan rumah kita yang memang rapat-rapat, apa saja yang kita masak sudah pasti baunya akan terbawa ke rumah jiran. Jadi lebih baiklah kita perbanyakkan kuah tadi, ataupun kita sama-samalah berkongsi makanan tadi, juadah tadi dengan jiran kita. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seterusnya, Rasulullah SAW meminta kita supaya jiran diberi keutamaan dalam bab jual beli. Dengan apa? Dengan caranya kita menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Kita utamakan jiran-jiran kita dalam bab jual beli. Okey. Seterusnya, memberikan hadiah dan juga makanan kepada jiran. Jadi ini salah satu yang sangat penting sebenarnya, sebab dengan hadiah tadi, dengan memberikan sesuatu kepada jiran tadi, sudah pasti dapat menggembirakan jiran kita. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula apakah dia hak dan kewajipan terhadap jiran. Okey, hak dan kewajipan ini adalah berbeza bergantung kepada jenis jiran tersebut. Jadi, dalam Islam kita ada 3 jenis jiran. Okey, yang pertama, jiran Muslim dan kerabat. Okey, Muslim dan kerabat ni maksudnya Muslim dan juga saudara mara kita. Okey, haknya ada 3. Pertama, hak sebagai seorang Muslim. Yang kedua, hak sebagai seorang kerabat. Dan yang ketiga, hak sebagai seorang jiran. Okey. Baik, seterusnya kita lihat kewajipan sebagai seorang jiran terhadap jiran yang Muslim dan kerabat tadi. Okey, antaranya ialah untuk mendapat ketenangan, keselesaan dan juga keselamatan. Antara contoh adabnya ialah ataupun kewajipan yang perlu kita laksanakan ialah memanggil jiran dengan suara yang sesuai. Maksudnya tidaklah terlampau-lampau, terjerit-jerit. Jadi supaya dapat menjaga ataupun memberi ketenangan, keselesaan antara kita dan jiran. Okey, itu yang pertama. Seterusnya kita lihat jenis jiran yang kedua, iaitu jiran yang Muslim tapi mereka ini bukan kerabat atau bukan saudara mara kita. Okey, jadi jiran yang begini mereka ada 2 hak yang perlu kita laksanakan kewajipan, iaitu yang pertama hak sebagai Muslim dan yang kedua hak sebagai jiran. Okey, mari kita lihat apakah kewajipannya. Okey, antaranya ialah sentiasa saling memberi nasihat. Okey, yang kedua, mengajak jiran untuk membuat perkara-perkara yang baik dalam masa yang sama, mencegah kemungkaran. Kita saling tegur-menegur ke arah kebaikan. Okay. Baiklah, seterusnya kategori jiran yang ketiga ialah jiran bukan Islam. Jadi bagi jiran bukan Islam ini ada satu hak yang perlu kita laksanakan ataupun yang kita perlu menjaga kewajipan mereka, ialah hak sebagai jiran. Okay. Baik, kita lihat kewajipannya. Yang pertama, mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh jiran. Okey, bertanya khabar dan sebagainya lah. Okay, yang kedua, tidak mengintai aurat jiran. Okey, jangan sekali-kali.
Dan yang ketiga, menjaga rumah jiran ketika ketiadaannya. Okey. Jadi ini adalah hak antara hak-hak dan juga kewajipan seorang jiran kepada jirannya yang lain. Okey. Baik, seterusnya. Kita nak lihat adab-adab berjiran. Sebenarnya banyak adab-adab berjiran ni. Kita akan lihat satu persatu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan. Okey, yang pertama, bertegur sapa. Bertegur sapalah. Mereka lah yang berada paling dekat dengan kita sebenarnya. Jiran kita kan. Okey, yang kedua, menggembirakan jiran dan mengucapkan tahniah apabila kita tahu jiran kita mendapat nikmat. Okey, dapat satu-satu kejayaan. Ucapkanlah tahniah, sampaikanlah ucapan kegembiraan kita. Dan mungkin boleh kita kongsikan dengan memberikan hadiah. Okey. Seterusnya, berbuat baik dan tidak sekali-kali menyakiti jiran. Jaga perbuatan kita, jaga tingkah laku kita supaya jangan sekali-kali kita menyakiti jiran kita. Seterusnya, menjaga harta benda jiran dan meminta izin jika hendak menggunakannya. Jangan sekali-kali kita menganggap harta ataupun hak milik jiran kita tu seumpama hak milik kita. Apabila kita ingin menggunakan barang ataupun apa saja milik jiran kita, pastikan kita minta izin terlebih dahulu. Okay. Seterusnya, saling memberi hadiah sebagaimana yang kita dah sama-sama kongsikan tadi. Apa yang dapat menggembirakan jiran kita, maka lakukanlah, dan antaranya ialah saling memberi hadiah. Seterusnya, kita lihat adab berjiran, menghormati antara satu sama lain. Okay? Bila kita ada perasaan hormat menghormati, kita juga akan dihormati oleh jiran-jiran kita. Seterusnya, tidak berhasad dengki dengan kelebihan jiran. Kita sebagai jiran sepatutnya berbangga, mengucapkan tahniah dengan apa yang menggembirakan jiran kita, dengan apa kelebihan yang dimiliki oleh jiran kita, bukannya dengan kita berhasad dengki. Okay. Kemudian, adab yang seterusnya ialah berbicara mengikut keperluan. Maknanya bila kita bersembang, berbual dan sebagainya, jagalah hak-hak dan juga keperluan jiran kita. Kalau berkata-kata, bersembang dan sebagainya, pastikanlah hanya mengikut keperluan dan masa yang sesuai. Adab yang seterusnya ialah menjaga maruah diri dan tidak mengumpat antara satu sama lain. Ini pun ada kaitan dengan berbicara ataupun bersembang tadi. Bila kita bersembang dengan jiran kita, pastikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ungkapkan itu adalah perkara yang baik-baik, dan jangan sekali-kali terlibat dengan perkara mengumpat. Okay? Okey, seterusnya, memastikan jiran dalam keadaan selesa dan juga aman. Maknanya kita sebagai jiran tadi, kita nak kita pun selesa, begitu jugalah kita pastikan jiran kita pun selesa dengan keberadaan kita sebagai jiran. Okay? Dan seterusnya ialah melahirkan simpati terhadap kesusahan jiran kita. Bila kita tahu jiran kita ada masalah, diuji dengan pelbagai musibah dan sebagainya, maka kita, orang yang paling dekat, yang sebagai jiran ini, sepatutnya melahirkan simpati terhadap kesusahan jiran, dan sikit sebanyak kita bantu setakat mana yang kita mampu. Okay? Baiklah, seterusnya kita nak lihat pula apakah hikmah mengamalkan adab-adab berjiran. Okay? Baiklah, kita lihat hikmah yang pertama. Hidup dalam keadaan aman dan damai kerana masing-masing telah mengamalkan tanggungjawab yang sewajarnya. Contohnya, jiran yang saling bantu-membantu ketika diperlukan. Jadi insya-Allah dalam keadaan ini kita hidup dalam keadaan berjiran, dalam keadaan yang kita rasa aman dan damai, seronok berjiran dengan jiran yang baik-baik, insya-Allah. Okey, seterusnya hikmah yang kedua, maruah diri dan keluarga terjaga kerana tidak ada sifat bersangka buruk antara sesama jiran tetangga. Seterusnya yang ketiga, sentiasa berasa selamat dan selesa hidup berjiran kerana adanya tadi sifat saling hormat menghormati dan menjaga
keselamatan. Selain daripada kita rasa aman, kita rasa selamat dan juga selesa. Sebab kita tahu kita hidup dengan jiran-jiran yang baik, yang saling hormat menghormati dan saling menjaga keselamatan. Dan seterusnya dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan hormat menghormati kerana masing-masing menjaga adab berjiran. Seperti contohnya antara adab yang biasalah kita amalkan, yang tua dihormati dan yang muda disayangi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan adab-adab berjiran ini dan semoga kita sentiasa hidup dalam keadaan yang aman dan bahagia insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu perkongsian daripada Ustazah untuk kali ini. Semoga ianya memberi manfaat pada anda semua, kepada kita semua. Jangan lupa sebagaimana biasa untuk like, subscribe dan share channel Ustazah. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita jumpa lagi di lain video. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.